Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, it's me Arif Nazmi and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku buat apa? Aku just nak selawat sepanjang video aku ni. Okay, macam yang kita tahu, hari ni merupakan Maulid Rasul, hari keturaan Rasulullah SAW. And dalam video kali ni aku akan share kat korang semua fadilat-fadilat ataupun manfaat-manfaat apabila kita berselawat terhadap Rasulullah SAW. And sebelum tu aku akan cerita dulu tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Yalah, Maulid Rasul kan, a bit cliche kalau kita pergi mana-mana ceramah agama dekat masjid ke kat surau, dia akan still ceritakan tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Okey, kita pergi kepada biodata baginda dulu. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Isnin, waktu subuh. Kenapa tahun Gajah? Sebab tahun tu merupakan tahun tentera-tentera Raja Abrahah ni, iaitu tentera-tentera bergajah, datang untuk menyerang Kaabah. Baginda dilahirkan di rumah Abu Talib, iaitu di Mekah Al-Mukarramah lah. Nama bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Baginda ni dia ada pengasuh dia sendiri tau. Pengasuh dia nama Barakah Al-Habsyiyah atau lebih dikenali sebagai Ummu Aiman. Ummu Aiman ni merupakan hamba perempuan kepada bapa Rasulullah SAW. Lepas tu baginda dia ada dua orang ibu susuan. Yang pertama Suwaibatul Aslamiyah, iaitu hamba kepada Abu Lahab. Ibu susuan baginda yang kedua ialah Halimah binti Abu Su'aib As-Sa'diyah, atau senang yang kita semua kenali ialah Halimatus Sa'diyah. Dia merupakan isteri kepada Abu Kabsyah. Okey, itu je sedikit tentang biodata Rasulullah SAW. Okey, untuk yang kali ni aku anggap sebagai bonus untuk korang semua, untuk tambahan ilmu untuk korang semua. Untuk kali ni aku akan tambahkan tentang riwayat hidup Rasulullah SAW secara turutan lah. Okey, yang first, pada baginda berusia 5 tahun, baginda telah berjumpa dengan dua malaikat dan dibawa ke satu tempat. Kemudian dada baginda dibelah dan hati baginda dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Ada riwayat menyatakan yang hati baginda ni dicuci dengan air Zam-Zam sebab nak menghilangkan bahagian-bahagian syaitan yang ada pada hatinya. Sewaktu baginda berusia 6 tahun, ibunda baginda iaitu Aminah telah jatuh sakit dan kemudian dia meninggal dunia ketika berada di Abwa. Okey, Abwa ni satu tempat antara Mekah dan Madinah. Okey, Abwa kat tengah-tengah. Kemudian waktu itu Rasulullah diserahkan dan dijaga oleh Ummu Aiman, tapi dibiayai oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Kemudian ke baginda berusia 8 tahun, datuknya pula iaitu Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Kemudian Nabi dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Ketika berusia 9 tahun, ada setengah riwayat menyatakan ketika itu baginda berusia 12 tahun. Baginda telah mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib ke Syam. Sekiranya diorang bermusafir ke Syam untuk tujuan berniaga. Dan dalam perjalanan ketika itu, mereka sampai di Busra, iaitu satu kota di negeri Syam. Seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira, dia ni kan, dia dah jumpa dengan ketua-ketua rombongan yang ada kat situ dan dia ceritakan tentang pengutusan seorang Nabi yang berbangsa Arab, kiranya ada dalam karangan mereka lah, ada dalam karangan dia orang yang akan lahir pada masa itu. Abu Talib pun sebenarnya dia tak dapat lah poin tu, yang sebenarnya anak saudara dia yang pendeta Nasrani itu cakapkan. Kemudian ketika baginda berumur 20 tahun, baginda telah terlibat dengan satu peperangan iaitu peperangan Fijar. Di dalam kitab Sirah jilid 1 page 184 hingga 187 ada yang menyatakan time tu Rasulullah SAW berusia sekitar 14 ke 15 tahun waktu tu. Baginda join peperangan ni pun just a few days, tapi berperanan sebagai pengutip anak panah. Dan pada peperangan itu Rasulullah telah menyaksikan perjanjian Al-Fudul, yakni perjanjian damai untuk memberikan pertolongan kepada golongan-golongan yang dizalimi di Mekah. Ketika baginda berumur 25 tahun, baginda sekali lagi pergi ke Syam atas urusan perniagaan, tapi dia bawa perniagaan Khadijah binti Khuwailid dan dia ditemani oleh Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan tau, Maisarah ni nama lelaki. Okey, untuk pengetahuan korang, sebenarnya nama Maisarah ni nama lelaki, and sebenarnya ada certain nama ni yang kita salah erti, kita salah tafsirkan. Contoh kan,
Ilhami. Ilhami nama lelaki, Ilham nama perempuan. Okay, maybe kalau aku salah korang cek balik lah. Dan lepas baginda balik pada bermusafir ke Syam, terdetiklah satu perasaan cinta yang Allah kurniakan dalam hati Rasulullah SAW terhadap Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW meminta bantuan Abu Talib dengan bapa saudara dia yang lain lah untuk meminang Khadijah. And waktu tu Khadijah umur 40 tahun. So korang kena faham konteks ni. Dalam konteks ni Nabi pun perkahwinan dia beza dalam 15 tahun. So bukan nak cakap kahwin dengan perempuan tua tu elok, tapi korang lah atas hati masing-masing. Okay. Selepas Khadijah bersetuju untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW, apa yang diriwayatkan, mas kahwin Rasulullah SAW adalah sekitar 400 dirham. Korang cek sendiri 400 dirham tu berapa ringgit, pandai lah. Dan pada baginda berusia 35 tahun, inilah terjadinya peristiwa Hajar Aswad. Ketika itu banjir besar melanda Mekah and sebahagian daripada Kaabah telah runtuh, hancur. And selepas dia bina balik Kaabah tu, adalah berlaku sedikit pertelingkahan antara ketua-ketua puak kat situ. Siapa nak letak Hajar Aswad, siapa nak angkat Hajar Aswad ni. Lepas tu bagi nak adil, diorang decide untuk meminta orang yang paling awal, kiranya orang yang first kali masuk masjid ketika itu untuk jadi sebagai hakim lah. And diorang dapat tahu yang Rasulullah SAW orang yang first masuk dalam masjid tu. Then diorang minta Rasulullah SAW decide, and dengan adilnya Rasulullah bentangkan serban dia, letakkan Hajarul Aswad atas serban dia, dan baginda suruh 4 orang ketua puak ni untuk sama-sama pegang hujung penjuru serban dia, angkat dan letak, sama-sama letak Hajarul Aswad tu. Okey, dalam peristiwa ni kita dapat tahu yang Rasulullah mengajar kita untuk bersikap adil kepada semua orang. Pada usia baginda 40 tahun, baginda telah menerima wahyunya yang pertama di Gua Hira sebagai pelantikannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ketika baginda berusia 53 tahun, baginda dan pengikut-pengikutnya telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. And sejak pada itulah terjadinya tahun-tahun hijrah yang kita ada sekarang ni. Ketika baginda berusia 63 tahun, pada 12 Rabiul Awal, baginda telah wafat meninggalkan umat-umatnya buat selama-lamanya. And ada yang meriwayatkan ketika Rasulullah SAW ditarik nyawa, Rasulullah masih lagi menyebut ummati, yang bermaksud umatku, umatku, umatku. Okay, kita nampak kat sini ketika nyawa Rasulullah hampir nak tercabut pada jasad dia, baginda still lagi fikir pasal umat dia. Walaupun kita still umat dia, kita umat dia. Rasulullah tak pernah jumpa kita, tapi Rasulullah fikir pasal kita, fikir umat-umat akhir zaman. Tengok betapa besarnya kasih sayang Rasulullah terhadap kita. Okey, itu je secara ringkas tentang riwayat hidup Rasulullah SAW daripada Rasulullah kecil sampai Rasulullah wafat. Okey, now aku akan ceritakan kepada korang semua tentang fadilat-fadilat berselawat kepada Rasulullah SAW. Okey, selawat ni dari segi bahasanya dia merupakan doa, rahmat daripada Allah SWT dan memberi keberkatan. Dari segi syarak pula, mengakui kerasulan Nabi, meminta kepada Allah, memberi keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti segala ajaran Rasulullah SAW. Lepas tu kan, amalan berselawat ni sangat-sangat dituntut dalam kehidupan kita. Sebab apa tahu? Allah, malaikat pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Okey, sebenarnya kan, berselawat kepada Rasulullah SAW ni ada banyak sangat fadilat dengan manfaat dia. Tapi aku akan highlightkan 8 yang utama. Okey, yang pertama, kali berselawat 10 pahala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Mesti korang fikirkan, kali aku selawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah selawat kepada aku. Aku ni siapa je? Aku ni lagi hina. Aku ni just umat Rasulullah je. Okey, apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ni, maknanya Allah berselawat kepada kita tu maksudnya Allah memberikan rahmat kepada kita sebab kita dah berselawat kepada kekasihnya. And sebenarnya kita hidup kat dunia ni, kita nak cari rahmat Allah je. Sebab apa? Rahmat Allah ni lebih besar daripada bumi dan isinya. Yang kedua, diampunkan dosa dan diangkat darjatnya. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat, yakni memberi rahmat sebanyak 10 kali kepadanya, dan diampunkan sebanyak 10 dosa dan diangkat sebanyak 10
10 darjatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Okey, dalam poin ni kita hamba memang tak akan terlepas daripada melakukan dosa kan. Jadinya Allah bagi peluang kat kita untuk kita hapuskan dosa kita sendiri dengan cara yang sangat senang. Caranya cuma kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Bukan setakat Allah beri 10 kali rahmat kat kita, tapi Allah hapuskan 10 dosa kita dan Allah naikkan darjat kita sebanyak 10 kali. Dahsyat tak? Dahsyat kan? Yang ketiga, mendapat syafaat di hari kiamat. Daripada Sayyidina Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sebanyak 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, maka dia akan dapat syafaat daripadaku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Okey, untuk pengetahuan semua, syafaat Rasulullah SAW ini merupakan pertolongan yang paling besar pada hari akhirat nanti. Dan pada waktu itu, manusia semua terkapai-kapai masa kat padang mahsyar. Tak ada siapa nak tolong. Syafaat Rasulullah SAW ialah sahaja yang boleh tolong kita pada kita kat sana. Masa itu kan, masa tu tak ada siapa akan tolong kita. Mak, ayah, kakak, adik, suami, isteri, pakcik, makcik, atuk, nenek. Tak ada siapa akan tolong. Hanya syafaat Rasulullah SAW saja yang boleh tolong kita pada hari akhirat nanti. Yang keempat, mendapat kebahagiaan hidup. Dengan berselawat, Allah akan menggunakan seseorang itu kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya. Hati yang gelisah boleh jadi senang. Kekusutan yang berlaku boleh pun jadi senang. Kebahagiaan dan ketenangan ni kan merupakan anugerah yang paling agung. Sebab apa tahu? Sebab semua orang nakkan benda ni. And nak dapatkan dua benda ni, kita perlulah selawat. So, jom selawat. Yang kelima, dipermudahkan urusan hidup. Allah akan mudahkan urusan kehidupan kita dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. If ada satu perkara tu yang susah sangat kita nak buat, yang berat sangat kita nak buat, hati kita tak akan cepat mengalah. And kita dapat selesaikan perkara tu dengan hati yang tenang. So, let je. And dia tak mudah marah and tak mudah stres. Poin yang keenam, dimakbulkan segala hajat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, doa seseorang itu akan terlindung ataupun terhalang melainkan dia berselawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Which means dengan selawat, doa kita semua akan jadi lebih lengkap, lebih sempurna, and insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Kiranya waktu korang nak baca doa tu kan, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ataupun waktu korang nak mulakan baca doa tu, itu yang first choice, second choice, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu baru korang sambung dengan doa korang. Korang cuba praktis ni setiap kali lepas solat, korang cuba praktis. InsyaAllah apa yang korang minta tu Allah akan makbulkan. Poin yang ketujuh, Allah akan hilangkan perasaan duka cita dalam hati kita. Sebenarnya kan, selawat ni boleh hilangkan rasa sedih yang ada dalam hati kita. Kiranya kalau korang kena fail exam ke, sedih mak ayah marah ke, korang cuba berselawat. Korang selawat banyak kali, insyaAllah ketenangan tu akan datang. And perasaan sedih ke, duka tu ke akan hilang, insyaAllah. Yang penting korang selawat, korang tenangkan diri, insyaAllah benda tu akan hilang. And once korang dah selawat tu, slow-slow semangat korang akan naik balik. Kira contoh kan, fail exam, korang sedih, selawat, insyaAllah perasaan rasa nak bangkit semula tu akan datang. Okey, poin yang ke-8 dan yang terakhir, selawat ni dia akan membawa kita ke syurga dengan izin Allah lah. Sebenarnya kita ni, umat akhir zaman ni merupakan umat Rasulullah SAW yang paling beruntung tau. Sebab apa? Kita dikurniakan dengan amalan berselawat. Amalan ni sangat singkat, sangat mudah. Dalam seminit korang boleh berselawat sebanyak 10, 15 kali, 20 kali. Sangat mudah. Tapi ganjaran dia sangat besar. Korang nampak tak? Betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap kita. Cuma kita kena perlu berselawat je. And antara jalan ke syurga ialah dengan berselawat juga sebenarnya tau. Daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang apabila mendengar namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okay guys, aku rasa itu je perkongsian aku untuk kali ni. Video kali ni aku minta maaf sangat, 4 bulan tak ada video. Aku minta maaf sangat-sangat. Okay, aku harap apa yang aku share ni dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Dan aku ucapkan salam maulidul rasul kepada semua. Semoga pemergian baginda, apa yang baginda tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah dapat kita amalkan, dapat kita jaga dengan seelok-eloknya. Aku rasa itu je kepada aku. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Dan jangan lupa tekan bell button tu supaya korang akan dapat video-video baru pada Ismi Arif Nazmi. Assalamualaikum. Salam maulidul rasul.